Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam channel Cikgu Amirul. Jadi hari ini insya-Allah untuk pendidikan kesihatan tahun 6, Cikgu akan membawakan tajuk perananku, kepentinganku. Tajuk ni kita boleh tengok dalam muka surat 39 buku teks pendidikan kesihatan. Jadi hari ini sama-sama kita bagi perhatian dan kita dengar apa yang cikgu akan cuba sampaikan kepada kamu pada hari ini. Jadi di akhir sesi PDP nanti, murid akan dapat yang pertama, menganalisis peranan remaja dalam memperkukuh institusi kekeluargaan. Yang kedua, murid akan dapat menilai kepentingan peranan remaja dalam memperkukuh institusi kekeluargaan. Jadi, bagi perhatian dan insya-Allah kita akan sama-sama mendapat manfaatnya. Jadi, dalam muka surat 39, buku teks pendidikan kesihatan tahun 6, kita ada tajuk kita kan, perananku, kepentinganku. Dan kita ada dua orang watak utama dalam halaman tersebut, iaitu Hana dan Hatta. Jadi, Hana dan adik kembarnya Hatta mempunyai peranan yang sama penting dalam keluarga mereka. Mereka berkongsi contoh peranan mereka kepada rakan sekelas. Jadi yang ni ialah Hana dan ni pula ialah Hatta. Jadi kita akan tengoklah apa yang mereka lakukan dalam keluarga. Apakah peranan mereka dalam keluarga. Jadi kita tengok pada Hana dulu. Kita tengok Hana menguruskan majlis ulang tahun perkahwinan ibu dan ayah. Jadi kita tengok Hana cerita macam mana. Saya diberi peluang oleh ibu bapa saya untuk merancang dan menguruskan majlis ulang tahun perkahwinan ibu bapa kami yang ke-13. Ayah menyatakan bahawa saya mempunyai bakat kepimpinan dan mereka memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengurusnya. Majlis ulang tahun tersebut disambut secara sederhana tetapi meriah. Saya gembira kerana saya dapat melakukan perkara yang penting kepada keluarga saya. Jadi kita dapat tengok Hana ni merupakan seorang murid yang mempunyai bakat kepimpinan. Jadi disebabkan bakat tu, ayah dia bagi kepercayaan kepada dia untuk uruskan majlis ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-13. Jadi Hana ni berjayalah laksanakan. Dia memainkan peranan dia dalam keluarga dengan menguruskan majlis perkahwinan. Dan apabila dia berjaya, dia berasa gembira kerana dapat melakukan sesuatu yang bermakna untuk keluarga. Jadi sebelum kita teruskan dengan Hatta kan, kenapa kita nak berbicara tentang Hana ni pula kan? Kenapa nak cerita tentang apa yang dia buat? Sebenarnya daripada kisah Hana tu kita dapat tengoklah bahawa walaupun kita masih berumur 12 tahun, tahun 6 kan 12 tahun, tapi kita sebenarnya boleh dan mampu untuk melakukan sesuatu seperti yang Hana lakukan sekiranya kita diberi kepercayaan yang cukup. Itulah yang kita nak cuba belajar hari ini. Jadi selain daripada Hana, Hatta pun dia ada main peranan dia sendiri. Jadi kita tengok Hatta pula dia cerita tentang aktiviti percutian bersama keluarga. Jadi Hatta cerita, saya dan keluarga berbincang mengenai destinasi percutian kami pada setiap tahun. Ibu bapa saya menyatakan bahawa pendapat kami boleh diambil kira dalam melaksanakan aktiviti keluarga. Pada tahun ini, kami mempunyai beberapa cadangan destinasi, tetapi ibu bapa memberikan peluang kepada saya untuk membuat pilihan pada kali ini. Saya memilih untuk bercuti di kawasan Gunung Kinabalu. Jadi kalau Hatta ni pula, dia ni diceritakan bahawa ibu bapa dia bagi peluang untuk menerima pendapat mereka. Pendapat Hana dengan Hatta ni lah. Tapi untuk tahun ni ibu bapa dia bagi peluang kepada Hatta untuk memilih tempat percutian dan Hatta pun memilih Kota Kinabalu yang di mana terdapat Gunung Kinabalu sebagai tempat percutian. Jadi macam itulah. Ibu bapa dia bagi kepercayaan. Sama juga dengan Hana tadi, ibu bapa dia bagi kepercayaan untuk menguruskan majlis ulang tahun perkahwinan. Macam itulah. Jadi peranan anak lelaki lebih besar daripada anak perempuan dalam aktiviti keluarga. Jadi kalau kita dapat tengok tadi, Hana dengan Hatta. Hana menguruskan majlis perkahwinan, majlis ulang tahun perkahwinan. Hatta pula menguruskan percutian. Jadi
kita nampak macam besarnya peranan tu, boleh ke kita buat? Sebenarnya boleh. Sebab kita dah umur 12 tahun dan kalau ibu bapa kita bagi kepercayaan, insya-Allah kita akan dapat lakukan dengan bimbingan yang betul. Selain daripada tu, kita juga kalau dah tak mampu nak buat benda kan, macam hebat sangat je, kita boleh membantu ibu dan ayah menguruskan rumah. Uruslah, tolong kemas rumah, jangan tahu buat sepah aja. Yang kedua, menjaga adik-beradik yang lain sewaktu ibu bapa sedang sibuk. Kalau mak ayah yang kerja keluar pagi, balik malam, kita tolonglah untuk jaga adik-beradik, sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang nak jaga adik-beradik kita. Yang ketiga, belajar dengan bersungguh-sungguh bagi membanggakan keluarga. Ini sudah semestinya lah, kalau sebagai seorang murid, kita kena belajar bersungguh-sungguh agar keluarga kita dapat berbangga lah dengan apa yang kita capai. Dan yang terakhir sekali dan yang paling penting, dalam umur-umur ni, kita jauhkanlah diri daripada gejala sosial. Janganlah kita menimbulkan kebimbangan dalam kalangan ibu bapa. Lagi-lagi kalau kita terlibat dalam rokok ke, dadah ke, gejala lumba haram ke, gangsterism ke, tak nak. Kita jangan timbulkan kebimbangan kepada ibu bapa kita. Jadi cikgu rasa itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Cikgu harapkan apa yang cikgu sampaikan akan dapat memberi manfaat kepada semua. Jadi sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.